menguasai teks. Awak perlu menguasai teks. Kalau awak tidak kuasai teks, maka awak tidak kuasai teks, maka awak tidak akan dapat menjawab dengan baik. Tak tahu cerita hikayat tua. Tak tahu cerita hikayat Nabi wafat. Macam mana? Kuasai teks. Okey, kenapa cikgu kata kuasai teks dia banyak latihan? Kalau awak kuasai teks, awak tak tengok soalan. Bagaimana awak nak mengetahui awak faham tentang teks tersebut? Awak tahu cerita, awak boleh ceritalah. Contoh, dalam anak-anak bergelimpangan misalnya, contoh. Awak tahu bahagian pertama bagaimana ikan ruai telah menasihati ikan-ikan lain. Bahawa masyarakat orang-orang ni jahat, orang-orang ni akan ambil kita, orang-orang akan tangkap kita dan sebagainya. Kita tahu cerita tu. Tapi apakah soalan yang akan menjelma? Contoh, kita tahu peristiwa bagaimana Mak Dali, Pak Kasar, Wan Cik Eleh menubuh ikan, tangkap ikan, rakusnya menangkap ikan. Tahu. Tetapi bagaimana soalan akan menjelma? Di sini asasnya. Di asas dalam peperiksaan ini soalan kita jangan tinggal. Kok mana-mana soalan ini kita perlu mahir. Teks kita kena seimbang dua tu. Kalau awak kuasai teks, soalan awak tak pernah tengok. Habis. Dia asas yang paling penting ialah soalan teks. Soalan teks. Itu cara awak nak ingat. Okey. Baik. Yang kedua, memahami dan menguasai kehendak soalan. Memahami dan kuasai kehendak soalan. Soalan nak apa? Soalan nak tanya apa kita? Kita kena kuasai. Misalnya contohlah. Cikgu bacalah satu soalan kepada awak. Misalnya dia kata, misalnya kita ambillah satu soalan, tak kira lah soalan apa-apa pun. Misalnya, berdasarkan sahaja di titian kemerdekaan lah katakanlah. Cikgu pun tak boleh nak tunjuk sini. Contoh dia kata, bincangkan harapan penyaja. Bincangkan harapan penyaja. Dalam sajak di atas. Bincangkan harapan penyaja berdasarkan sajak di titian kemerdekaan. Apakah harapan? Kita kena tahu apakah dia harapan. Kita kena tahu maksud. Kalau kita tidak tahu maksud, kita nak jawab macam mana? Misalnya contoh, cikgu baca lah. Kalau awak tengok buku lah, muka surat berapa buku? Cikgu buka buku dah ni. Muka surat 23. Kalau kita tengok rangkap pertama lah. Cikgu baca. Telah datang angin kemerdekaan. Melambai tanah air berlagu sentosa. Telah gemilang sumpah kerelaan membelai bangsa sepanjang usia. Takkanlah kita tidak tahu maksud itu. Contoh, telah datang angin maknanya lo ni telah pun kita katakan kita tafsir secara bodoh-bodoh kita. Dengan kita tidak tengok pun apa yang diberi oleh cikgu tentang maksud. Contoh kita kata, telah datang angin kemerdekaan. Maknanya sekarang ni telah pun tiba. Ataupun telah merdeka. Melambai tanah air berlagu sentosa. Maknanya tanah air kita pun dalam keadaan aman. Dalam keadaan damai. Telah gemilang sumpah kerelaan. Maknanya telah berlaku kejayaan. Telah berlaku kejayaan. Ni cikgu tafsir mengikut pemahaman cikgu ni. Telah gemilang sumpah kerelaan. Maknanya telah berjaya, telah gemilang tentang kita rela dengan kemerdekaan ini membelai bangsa sepanjang usia. Membelai. Apa belai? Apabila belah ni lebih daripada tu, ingat kita sayang bangsa sepanjang usia. Jadi kalau dia tanya, bincangkan harapan penyaja. Berdasarkan sajak titian kemerdekaan. Okey. Kalau rangkap
Rangkap yang cikgu baca saat ni, apakah faktanya? Apakah harapan penyajuk berdasarkan rangkap itu? 4 baris tu. Ha. Cuba ayat cikgu. Apakah harapan penyajuk? Kita tak sekejap lah bincangkan tu perlu ada pro kontra, biar dulu. Kita nak tahu apakah dia harapan penyajuk. Maknanya kita faham. Kalau kita tengok harapan penyajuk, kita boleh katakan di sini ialah mengharapkan agar ataupun mengharapkan jasa pejuang kemerdekaan dikenang. Mengharapkan jasa pejuang kemerdekaan dikenang. Contoh, itu harapan. Maka, gapo contoh? Huraya itu biarlah. Sebab huraya orang akan boleh hurah ke mana-mana pun. Contoh kita nak ambil mana? Contoh kita ambil telah gemilang sumpah kerelaan membelai bangsa sepanjang usia. Maknanya, harapan penyajuk. Banyaklah kalau cikgu nak bincang di sini. Okey, katakanlah di sini. Dirangkap saja cikgu nak tanya awak. Kecewa ni sebab awak tak kecek. Okey. Telah datang angin kemerdekaan. Telah datang angin kemerdekaan. Apa dia gaya bahasa dalam baris itu? Apa dia gaya bahasa dalam baris itu? Contoh, maknanya itu kita kena pasti dalam saja. Apa gaya bahasa situ? Apa gaya bahasa? Ayat yang cikgu baca saat ni. Ada siapa jawab saat ni? Faiz ke? Metafora. Metafora. Fizri. Metafora katanya. Metafora. Apa maksud metafora? Cikgu, awak kena tahu maksud dulu. Kalau awak tak tahu maksud, macam mana awak boleh sebut? Metafora ialah gaya perbandingan antara satu benda dengan benda yang lain secara langsung. Itu metafora. Betul ke dia metafora tu? Telah datang angin kemerdekaan. Adakah itu perbandingan? Contoh kalau kita kata metafora deh. Kehidupan adalah lautan. Itu metafora. Awak kena faham. Ini banyaklah kena mengajarnya. Kalau lagi ni kena mengajar. Kalau simili. Simili itu adalah gaya bahasa yang adanya kata perbandingan. Seperti, bagai, umpama, laksana, itu simili. Simili, dia bukan simili. Kalau metafora, ialah gaya perbandingan antara satu benda dengan satu benda lain yang tidak menggunakan kata-kata bandingan. Tidak menggunakan kata bandingan. Itu metafora lah kalau tak silap saya. Kalau awak tengok dalam glosari sastera, itulah maksud dia. Contoh kalau kita kata, dia itu buaya. Dia itu buaya. Itu adalah metafora. Sebab tu kita nak sebut benda, kita nak sebut ia personifikasi ke, dia metafora ke. Saya rasa metafora yang paling sesuai bagi metafora ialah tanah air tercinta hamparan setia. Rangkap yang keempat. Tanah air tercinta hamparan setia. Itu rasa lebih tepat kepada metafora. Itu satu perbandingan yang tentang bahawa kesetiaan itu. Okey. Telah datang angin kemerdekaan. Okey, tak boleh nak tahu. Tak boleh tahu. Ya, saya rasa telah datang angin kemerdekaan itu adalah personifikasi. Memberi telah datang angin kemerdekaan. Itu rasalah. Biarlah waktu tak secara. Memahami dan menguasai kehendak soalan. Memahami. Faham soalan dia tanya gapo. Dia tanya apa. Yang kedua ialah, yang ketiga ialah memahami kata tugas. Bincangkan, huraikan, galurkan, nyatakan, jelaskan. Kena faham. Dia nak gapo. Kalau awak tidak faham, habis.
Habis. Berkemahiran muka hujah dan pandangan. Ini maknanya kita kena ada fakta dan kita dapat menghuraikan dengan baik dan jawab 3 soalan. Dan mesti mematuhi masa yang ditetapkan. 40 minit 1 soalan. Awak perlu mematuhi masa yang ditetapkan. Okey. 40. 3 soalan. Okey, baik. Calon tidak memahami kehendak soalan. Ini masalah lah. Awak tidak faham. Soalan tanya apa, awak tak faham. Contoh, kalau dia kata estetik. Estetik. Itu adalah keindahan. Estetik, estetika. Atau boleh tanya keindahan. Kalau dia tanya estetik bahasa, itu gaya bahasa. Atau boleh tanya keindahan bahasa. Maknanya awak kena faham soalan. Soalan kena faham. Kalau awak tak faham soalan, habis ya. Habislah. Memang hancurlah dan memang pakai jawab ikutlah. Ini yang menjadi masalah kepada kita. Yang jadi masalah kepada kita. Yang perlu kita faham. Misalnya kalau kita kata, Hang Tuah merupakan seorang wira epik terkenal yang menjadi kebanggaan masyarakat Melayu seperti yang tergambar dalam hikayat Hang Tuah bab 19. Bincangkan kehebatan Hang Tuah. Bincangkan kehebatan Hang Tuah. Awak kena faham tu kehebatan. Dia beza kehebatan dengan keberanian. Keberanian. Kalau kita kata keberanian Hang Tuah, berani, kita kena ingat. Dia mesti melibatkan kematian. Dia berani, mesti kemungkinan akan mati. Itu berani. Tapi kalau hebat, dia merangkumi 2. Keberanian pun boleh masuk dalam hebat. Keberanian pun boleh masuk dalam hebat. Tapi kehebatan tak boleh masuk dalam keberanian. Salah je apa dia. Tu kita kena faham tentang soalan. Misalnya dia kata, dibincangkan kehebatan Hang Tuah sebagai tokoh epik. Hebat. Hebat berani pun hebat. Contohlah cikgu ayah. Contohlah cikgu ayah dia. Hang Tuah melihat wajah Raja Cina. Melihat wajah Raja Cina. Itu kita panggil berani. Pasal apa berani? Sebab dia pergi itu adalah kemungkinan dia akan mati. Sebab pembesar-pembesar Cina nak baca tekak. Itu berani. Tetapi boleh masuk juga dalam hebat. Sebab dia hebat. Dia boleh tengok orang Raja Cina. Itu berani. Berani boleh masuk dalam hebat. Misalnya kalau kita kata Hang Tuah menunggang kuda tezi. Berani ke hebat? Dah. Dengar ke tak? Dengar. Saat ni terputus. Contoh kalau kita kata Hang Tuah menunggang kuda tezi. Berani ke hebat? Berani kot. Sebab kalau kuda teji tu jenis gila kan. Jadi kalau Maknanya fakta menunggang kuda teji itu dia berani. Sebab menjinakkan dia boleh membawa dia mati tu. Sebab kuda tu memang takah memang kuat. Dia boleh menjinakkan dari kuda tu. Maknanya dia itu ialah berani. Tetapi fakta itu boleh masuk dalam hebat. Boleh masuk dalam hebat. Tetapi kalau kita kata Hang Tuah telah membuat ubat madak. Kita tak boleh masuk dalam berani. Dia kena masuk dalam hebat saja. Dalam hebat saja. Tetapi fakta yang berani boleh masuk dalam hebat. Itu kita kena ingat. Misalnya berbahasa negara. Itu hebat. Itu hebat. Tak boleh masuk dalam berani. Tapi fakta hebat boleh masuk dalam berani. Faham kau tak belajar? Ini benda-benda yang kita kena faham. Kita kena faham dalam soalan. Kalau kita tak faham, menyebabkan kita akan masuk sedangkan pemeriksa tidak akan bagi markah kepada kita. Yang kedua ialah mengulangi fakta. Mengulangi fakta. Apabila mengulangi fakta, inilah yang menjadi masalah. Apabila kita ulang fakta,
Contoh, kalau kita kata sayang. Fakta yang kedua, kasih. Maka itu adalah perulangan fakta. Ini perkara yang perlu kita faham. Okey. Biarlah satu lagi. Cikgu nak masuk. Contohlah kalau kita kata, bincangkan 4 pemikiran yang terdapat dalam hikayat hantu Hebak 19. Bincangkan 4 pemikiran yang terdapat dalam hikayat hantu Hebak 19. Apa dia pemikiran? Ni kadang-kadang soalan macam ni pelajar. Sudahlah. Sedangkan pemikiran itu adalah idea-idea ataupun isi ataupun cerita yang dinyatakan. Contoh kalau kita kata pemikiran tentang kesetiaan kepada raja, tentang kehebatan hang tua, tentang kebijaksanaan menyelesaikan masalah, tentang kepentingan ilmu. Jadi di sini kita perlu faham apa yang perlu dinyatakan. Jadi jangan ulah fakta. Kalau kita rasa was-was, buat lebih tak apa. Kalau kata, betul ke tak? Buat ni, buat 7. Tak apa. Kerana pemeriksa ni dia ada budi bicara. Jangan, tapi dengan satu syarat lah. Masa tu kena ada lah. Kalau tak ada masa, hanya ayo. Tak ada pasal. Yang ketiga ialah tidak membuat pendahuluan ini. Untuk soalan 1, biasanya kalau kita tengok soalan, dia ke 3 soalan 25 markah, 3 soalan 20 soalan AB. Tetapi kadang-kadang dia akan banyak soalan AB, 2 soalan 25 markah. Jadi pelajar tidak buat pendahuluan, tidak buat penutup. Sedangkan itu sudah 5 markah. Pendahuluan 3, penutup 2, pelajar tak buat. Dan satu lagi pelajar dia kata, tak cukup 5 fakta. Cikgu tak cukup 5 fakta. Macam mana saya nak buat penutup? Walaupun hatta 1 fakta pun buat penutup. Hatta 1 fakta pun buat penutup. Sebab tu cikgu mengatakan bahawa awak sepatutnya tidak gagal. Sepatutnya tidak gagal. Pelajar KMK sepatutnya tidak ada seorang pun gagal. Kita jangan bercakap fasa A. Jangan bercakap fasa A. Tapi kalau anda gagal memang susahlah cikgu nak kata. Tidak mungkin anda gagal. Untuk satu soalan 10 markah. Tak kira awak tak boleh 10 markah. Kalaulah kata soalan 25 markah, pendahuluan 3, penutup 2. Isi tu awak hanya menyatakan fakta sahaja. Menyatakan fakta, 5 fakta, 5 markah. 5 campur 3 campur 2, 10. 10 kali 3 soalan 30. Siplah dalam tangan. Siplah dalam tangan. Apabila kita tahu buat fakta, maka automatik kita boleh buat huraian. Automatik kita boleh buat huraian. Okey, ni cikgu akan cerita lepas ni. Yang keempat, tidak menjawab 3 soalan. Itu ada masalah awak lah. Yang kelima, fakta tidak mencukupi. Katakanlah fakta tidak mencukupi, awak boleh buat apa? Boleh buat 4 fakta, dia nak 5, boleh buat 4. Ataupun boleh buat 3. Memang awak akan boleh lulus tu. Kalau 3, dia biasa isi ni 4-4. Fakta huraian contoh 4. Dah. 1, 2, 1 ataupun 1, 1, 1. Jadi 4 kali 3, 4 darat 3, 12. 12 campur pendahuluan. 15 penutup. 17. Allah. Memang tinggilah. Sebab tu saya kata. Tapi saya tak tahulah. Saya kata tidak mungkinlah pelajar tidak akan lulus. Apa pandangan pelajar dengan kenyataan cikgu ni? Tolong jawab pelajar. Cuba jawab wakil. Tak okey. Apa sebab? Cikgu nak tanya dulu. Biarlah moga kita sekarang kita nak cuba awak faham benda ni. Apa sebab yang awak gagal dalam KMK? Apa sebab? Cuba royak cikgu. Cuba bagi tahu cikgu. Apa sebab? Pelajar SMK Hamzah ni gagal dalam KMK. Mungkin kurang jawab soalan kot. Gapo?
Mungkin Mungkin kurang apa? jawab soalan. Mungkin tak jawab soalan. Kurang jawab soalan. Jadi tak berapa nak reti nak jawab mana. Okey, mungkin kurang jawab soalan. Jawab itu salah satu sebab. Mungkin awak kurang jawab soalan. Ataupun mungkin awak tak faham soalan. Okey. Jadi sepatutnya tidak ada gagal lah. Dan yang keenam ialah susun skrip dengan betul. Tolong ini. Walaupun kita tahu bahawa pemeriksa dia ada budi bicara. Awak kena susun. Periksa ni dia ada peraturan, dia ada cara. Bukan pakai periksa gitu. Jadi ada cara, dia ada peraturan-peraturan yang sendiri. Apabila pengawas kata 10 minit, masa sudah tamat, masa ada lagi 10 minit, ikatlah kertas tu. Ikat kertas. Apabila pengawas kata masa menjawab sudah cukup, tulis lagi. Apa yang kita tertinggal, sekarang fakta saja. Apabila pengawas pergi kutip, kita terus hantar. Ni masalah awak. Pengawas kata 10 minit. Awak tak ikat kertas. Masalah kertas kosong awak tak tulis, tak timbul masalah. Yang penting awak susun. Skrip itu mengikut susunan. Itu faktor kejayaan. Salah satu faktor kejayaan. Okey. Beres. Ini persediaan penting dalam KMK. Persediaan penting. Menguasai peristiwa penting. Gapo peristiwa penting? Peristiwa-peristiwa utama dalam cerita. Contohlah, kalau kita kata cerpen di sebalik sirat makna. Apa peristiwa penting dalam cerita? Peristiwa itu berlaku di mana? Apa peristiwa utama? Biar kita tahu. Contoh, kalau cerpen di sebalik sirat makna, apa peristiwa berlaku di asrama? Asrama sarjana. Ada. Peristiwa di situ ialah asrama kotor. So, yang kedua ialah berlaku krisis di antara warden dengan PKM. Warden dengan PKM. Maaf, cikgu nak tanya. Siapa warden? Siapa PKM? Siapa ketua warden? PKM dan dia juga jadi warden. Cuba sebut nama watak. Contoh peristiwa, kita nak sebut beberapa peristiwa dalam tu. Biar kita tahu. Contoh, asrama sarjana. Kotor. So peristiwa. Peristiwa pelajar asrama yang bernama Tigang telah dibuang oleh ketua warden. 2 peristiwa. Peristiwa krisis kepimpinan di antara ketua warden dengan warden. Cikgu tanya saat ni ialah siapa warden? Siapa ketua warden? Siapa warden? Cuba sebut nama. Cikgu Naskih warden. Cikgu Cikgu Naskih warden. Okey. Lepas tu ketua warden? Cikgu Ibau. Cikgu Ibau. Okey, bagus. Apakah hubungan Cikgu Ibau dengan Cikgu Nazki? Bekas pelajar. Okey, bagus. Cikgu Ibau adalah guru kepada Cikgu Nazki. Apakah jawatan Cikgu Nazki? Apakah jawatan Cikgu Nazki? Warden. Warden lagi. Apa jawatan dia lagi? PKM. Okey, dia PKM, dia warden. Okey. Kita kena ingat. PKM, Cikgu Ibau ketua warden. Kuasa besar siapa dalam urusan asrama ni? Kuasa besar siapa dalam urusan asrama ni? PKM. PKM besar. Tapi dia jadi warden, dia PKM. Maknanya keputusannya dia buat oleh Cikgu Ibau itu sepatutnya diketahui oleh Cikgu Nazki. Sebab Cikgu Nazki ini adalah PKM. Walaupun dia warden, dia adalah PKM. Kita kena tahu peristiwa tu. Kita kena tahu peristiwa. Itu peristiwa di antara peristiwa dah. Yang kedua, kenali watak dan perwatakan. Kenali watak. Okey, siapa yang watak yang ada dalam cerita tu?
Kita kena tahu ni asas yang paling penting. Kerana watak ini menggerakkan cerita. Watak menggerakkan cerita. Dalam cerpen di sebalik sirap makna. Contoh, watak dia. Cikgu Michael Teo. Siapa Cikgu Michael Teo? Biar lambat habis pun tak apa hari ni. Cuba telur ayat. Siapa Cikgu Michael Teo? Maknanya kalau awak tak boleh royak benda macam ni, maknanya itu awak gagal dalam biasa. Siapa dia Cikgu Mutu? Siapa dia Cikgu Ibang? Siapa dia Cikgu Nazkir? Siapa dia Tinggang? Jawab seorang pelajar. Siapa dia Cikgu Michael Teo ni siapa? Tanya siapa ya? Bukan tanya watak dia lagi. Maknanya kalau ini awak tak boleh kuasai, macam mana awak nak jawab soalan? Macam mana awak nak jawab soalan? Maknanya awak kena kenal Cikgu Michael Teo adalah pengetua. Cikgu Mutu adalah fikir pentadbiran. Cikgu Nazkir adalah fikir hang. Cikgu Iba ketua warden. Cikgu yang tua situ. Cikgu lama situ. Cikgu Nazkir adalah fikir hang merakak warden. Itu watak dia, watak. Lepas tu perlakuan dia tentang cerita tu, kita kena tahulah. Apa peranan Cikgu Nazkir, apa peranan Michael Teo, apa peranan. Contoh kalau soalan tanya. Contoh. Cikgu rekod yang soalan ni. Cikgu rekod ni, cikgu nak mikir, nak mari dalam depan. Bincang, buktikan. Jelaskan ataupun buktikan kegagalan yang dilakukan oleh cikgu, oleh pengetua. Huraikan kegagalan yang dilakukan oleh pengetua Cikgu Michael Teo dalam cerita cerpen di sebalik sirap makna. Kita mikir soalan gitu. Banyak tu fakta boleh hui tu. Huraikan ataupun bincangkan kegagalan Cikgu Michael Teo dalam menguruskan asrama. Sebab dia pengetua. Nombor satu duk dia. Maknanya dia yang orang paling gagahnya. Dia orang paling gagah. Betul ke tak? Kegagalan Cikgu Michael Teo yang menyebabkan berlakunya krisis kepimpinan di antara krisis di antara Cikgu Nazkir dan Cikgu Iba. Mungkin boleh juga soalan kita masuk. Kita nak ayat kegagalan. Yang pertama sekali ialah kegagalannya ialah dia sepatutnya tidak meletakkan Cikgu Nazkir sebagai warden. Itu salah satu. Gagal. Sebab Cikgu Nazkir fikir hang. Apa dia letak sebagai warden? Yang kedua, yang pertama. Yang kedua ialah apa ni? Dia tak boleh letak sebagai warden. Cikgu Nazkir tu boleh duduk asrama, mungkin dia sebab dia cikgu baru. Dia cikgu baru. Yang kedua ialah Cikgu Michael Teo tidak memanggil, memberi tugas ataupun tidak memperkenalkan dua ni. Sebab dalam cerita tu dia tak ada royak pengetua panggil apabila ditempatkan. Maknanya banyak fakta-fakta yang kita boleh buat. Sebab tu saya lah ni dah. Saya lebih suka mencukir soalan. Biarlah kita nampak soalan tu, ya Allah kau akan masuk. Ya Allah kau akan masuk. Akan masuk ke tak? Tetapi sebenarnya soalan-soalan begini akan mencungkil idea kepada pelajar. Sebab pelajar kena tengok watak. Sebab watak ini akan menggerakkan cerita. Ni pelajar watak tak tahu. Habis ya? Okey. Contohlah, kalau kita katakanlah. Dalam cerpen
Apa ni? Mitos cekok kertas tisu. Ada 3 watak dalam tu. Watak utama lah 3 dalam tu. Cuba pelajar sebut 3 watak utama dalam tu. Walaupun kita tengok tak ada watak. Watak. Maknanya kalau kita kata watak secara langsung tu tak ada lah. Tak ada nama Mamat, tak ada nama Daud, tak ada. Tetapi dalam tu ada watak. Dan soalan ini mungkin akan disoal. Iaitu watak aku. Aku. Watak ayah, watak ibu. Betul tak? Ada watak aku, watak ayah, watak ibu. Ya, dia beri dia tak beri ikut nama lah. Dia beri ikut Dia tak sebut nama. Mungkin pelajar kata mana ada watak. Kita takut pelajar-pelajar semua, awak semua pelajar nampak tak ada watak pun. Sedangkan soalan dia boleh tanya tu dalam tu. Bincangkan watak aku dalam bincangkan perwatakan aku dalam mitos dalam mitos secekok kertas tisu. Lah mana awak nak royak. Jadi ini benda-benda yang perlu awak faham, yang perlu awak hayati. Dan yang ketiga, biarlah cikgu kecek sore, tak apalah. Sebab pelajar tak berapa nak kecek ni. Cikgu kecek sore dulu. Fahami tugasan, kata tugas, bincangkan, huraikan, nyatakan, jelaskan. Dan kalau kita tengok pada soalan-soalan, sebab tu cikgu kata tolong menghayati soalan. Kalau kita tengok soalan dia akan tanya, contoh dalam soalan 2019. Bincangkan. Bincangkan. Huraikan. Bincangkan. 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 Banyak majoriti soalan bincangkan. Bandingkan. Bincangkan. Itu saja soalan. Dan apabila kita lihat soalan ini yang berkaitan dengan perbincangan. Apabila soalan itu bincangkan. Maknanya perlu ada pro dan kontra. Kalau kita tengok soalan. Okey. Kalaulah kita tengok soalan 2018. Kalau soalan 2018 dia masuk bincangkan gambaran, bincangkan mesej, krim masih di tanganmu, bincangkan gambaran masyarakat dalam pantun. Berdasarkan kayaan tua, huraikan, jelaskan. Pelanduk jenaka, jelaskan. Kalau soalan cerpen, huraikan 3 pengajaran berdasarkan petikan. B. Jelaskan 4 pegangan watak. Dan soalan drama ialah kemukakan perwatakan Anas, huraikan 5 perjuangan. Soalan banyak mengatakan tentang bincangkan, huraikan. Tak payah mana. Mahir menghurai dan berbincang. Maknanya kalau soalan perbincangan, perlu ada pro dan kontra. Soalan perbincangan perlu ada pro dan kontra. Bagaimana tulis pro kontra? Kita tengok lepas ni. Okey, ada apa nak tanya dulu? Tanya pula Kita tanya. Aku nak tanya cikgu. Sebab tu cikgu ayat doh awak cubalah, tolonglah. Tengok soalan. Dah biar bagi banyak. Banyak soalan. Masalah dia nak jawab atau si jawab biar. Soalan. Okey. Tanya dulu. Tak ada. Cikgu akan pergi lagi.